So, anda nak tahu tak berapa gaji orang Dubai? Maklumlah bila kat TV, kat movies, kat media sosial, macam orang kayangan je, macam sultan je. Now, bukan semua orang kaya kat Dubai. Ada juga yang berpendapatan rendah. Dalam video ini, saya nak kongsikan dengan anda gaji orang Dubai. Kemudian anda bagi tahu saya, kayangan ke tak kayangan? Sultan ke tak sultan? Dan saya juga akan bagi tahu anda gaji saya. Okey, sebelum saya ceritakan pasal gaji orang Dubai, anda kena faham dulu currency exchange, pertukaran wang. You see, ramai ingatkan pertukaran wang UAE, Dubai, ni besar. Macam USD, macam Euro, macam Pounds, macam duit Australia. Sebenarnya tidak. Duit Dubai lebih kurang je duit Malaysia. Tak jauh sangat lah bezanya. Macam duit Arab juga. Sekarang ni 10 dirham duit sini sama dengan RM12 Malaysia. So, cuba bandingkan dengan duit UK. 10 pounds sama dengan RM50 Malaysia. Tu barulah besar, betul tak? So, dalam video ni saya dah siap-siap convert duit Malaysia sebagai perbandingan sebab tak jauh sangat pun lah pertukaran wang. Boleh tak macam tu? Kalau boleh, jom kita mulakan dengan yang rendah dulu. Buruh cleaner, security guard gaji dalam RM2,500. Tapi kebiasaannya yang bergaji kurang RM3,000, majikan akan berikan tempat tinggal. So dah tak payah dah nak sewa tempat. Saya pernah tanya pada mereka daripada 2005 tu, berapa banyak mereka dapat simpan. Mereka kata setiap bulan boleh simpan RM1,000-RM1,500 sebab tempat disediakan. Okey, jom kita up sikit. Kalau kerja McDonald's dalam RM3,000-RM4,000, tengok pangkat. Dan kalau Starbucks, dapatlah dalam RM4,500. Ada kalanya dapat juga tempat tinggal, ada kalanya tak, bergantung kepada syarikat. Oleh kerana ramai pekerja-pekerja kat Dubai ni adalah orang luar dari negara lain, sebab itulah ada majikan yang beri tempat tinggal sekali. Okey ke tak tempat tinggal tu bergantung kepada majikan dan syarikat. Ada yang okey, ada yang tak okey. Okey, next. Kalau kat Malaysia kita panggil Grab. Kat sini, kita panggil Karim. Kalau bawa Karim, berapa dapat? Kebiasaannya dalam RM7,000 hingga RM9,000 sebulan. Sebab Dubai ni bandaraya pelancongan tu yang mereka boleh dapat banyak duit. Dan ada kalanya ketika musim cuti ataupun ada sebarang festival ataupun expo, pendapatan boleh lebih RM10,000. Asyik pekerjaan lelaki je. Pekerjaan wanita macam mana? Jangan cakap abang tak payung. Jom cerita wanita pula. Pendapatan nurse ataupun jururawat lebih kurang macam bawa Grab juga, RM7,000 ke atas. Ada yang sedengar nurse orang Malaysia kerja kat sini gajinya RM12,000. Of course, mungkin sebab pengalaman. Cikgu pula memang boleh kata gaji antara RM10,000 hingga RM15,000 bergantung kepada kepakaran. Kalau lecturer college ataupun universiti, pastinya lebih lagi. Kat Malaysia, sedihnya saya dengar mereka yang graduan engineering susah nak cari kerja. Betul ke? Kalau ada pun gaji tak besar. Dan ada juga yang saya dengar kena kerja kat fast food ataupun kerja Grab. Tak kiralah, asalkan halal, betul tak? Tapi kan nasihat saya, kalau ada rezeki dan kalau boleh, apa kata cuba cari juga kerja di luar negara. Contohnya di Dubai. Gaji engineering kat sini bermula RM15,000. Dan jangankan engineer gaji RM15,000. Kat sini, polis pun gaji bermula RM15,000 ke atas. Ada juga kerja yang berdasarkan skill dan kreativiti seperti graphic design, video editing ataupun seangkatan dengannya dalam RM10,000 ke atas. Bergantung kepada skill. Yang gaji dalam RM20,000 pun dalam bidang ini pernah saya jumpa sebab kreativitinya. Programmer pun dalam lingkungan RM20,000 juga. Tentunya seperti semua tempat, pengalaman akan tambahkan lagi pendapatan. Apa yang saya kongsikan ini adalah basic ataupun permulaan. Tapi kalau ada pengalaman beberapa tahun dan juga bergantung kepada skill, kebolehan, gaji akan naik lagi. Dan tentunya gaji juga bergantung kepada syarikat tersebut. Kerja tahap manager gaji adalah antara RM20,000 hingga RM30,000 bergantung kepada syarikat. Kalau syarikat multinasional memanglah tinggi. Begitu juga dengan pekerjaan chef. Kalau chef boleh dapat RM30,000 sebulan. Sebab kat sini ada banyak restoran-restoran antarabangsa. Now, so far semua yang saya sebutkan tadi tu kan dikategorikan sebagai kerja. Tapi ada juga kerja yang melibatkan komisen seperti ejen insurans, takaful, hartanah.
Pendapatan mereka bermula dalam RM20,000 ke atas. Yang berjaya pula akan dapat lebih banyak. Yang RM100,000 ke atas pun ada. Dan mereka ni adalah antara golongan-golongan yang kayangan lah dekat Dubai. Kalau kita upgrade pendapatan kepada doktor, lawyer, pakar bedah, yang tu senang-senang lah pendapatan lebih RM100,000 sebulan. Tapi kalau usahawan macam mana pula? Yang ini subjektif. Sebagai usahawan seperti saya, kita tengok rezeki perniagaan. Usahawan baru yang masih bertatih mungkin pendapatan tak berapa banyak. Tapi mereka yang dah lama berpengalaman, mereka yang dah ada tapak, pendapatan pun lebih tinggi lagi. Yang berjaya pendapatan berpuluh ribu ringgit, beratus-ratus ribu ringgit sebulan pun ramai juga di Dubai ni. Sebabnya pendapatan kat sini secara rata-rata adalah tinggi. So buying power pun tinggi juga, betul tak? Mudah orang nak beli, mudah untuk orang bayar. Jadi itulah gaji orang kat Dubai lebih kurang. Dikatakan pendapatan purata mereka kat Dubai ni kan adalah RM25,000 sebulan. Jika dibandingkan dengan pendapatan purata kat Singapura, RM18,000 sebulan. Australia, RM23,000 sebulan. UK, RM24,000 sebulan. Tapi kat Malaysia, yang ini agak sedih. Pendapatan purata kat Malaysia adalah RM6,000 sebulan sahaja. Now, bukan saya nak membanding-bandingkan pendapatan Malaysia dan juga negara luar, tapi rasanya kan boleh diperbaiki lagi. Harapan saya kerajaan kita lebih peka dan cari jalan bagaimana dapat bantu tingkatkan lagi pendapatan purata negara. Naikkan gaji, bukan naikkan harga barang. Betul tak? Apa pendapat anda? Dalam keadaan harga yang meningkat, sekarang ni kan kita perlu berpijak pada bumi yang nyata. Kos hidup semakin meningkat is real. Tanggungjawab kita untuk bijak wang dan tambahkan lagi pendapatan. Tak semestinya nak jadi jutawan ataupun nak jadi kaya raya, golongan kayangan ataupun sultan. Tapi kalau mulakan perniagaan sambilan dapat ekstra RM500, RM1,000 pun pastinya membantu kita, betul tak? Dan jika anda nak mulakan perniagaan tapi anda tak tahu nak mula di mana, tak tahu nak jual apa, ikuti webinar percuma bersama saya di nakjualapa.com. Saya kongsikan perniagaan sambilan yang terbaik yang anda boleh mulakan dari rumah dan memberi keuntungan kepada anda. Dan macam saya katalah, pendapatan perniagaan ni kan bergantung kepada rezeki. Lagi banyak yang kita belajar, lagi banyak pengalaman kita dan lagi banyak kita usaha, insyaAllah rezeki kita pun, pendapatan kita pun akan meningkat. So, kalau anda nak mulakan perniagaan tapi tak tahu nak mula kat mana, apa kata saya bantu langkah pertama anda di nakjualapa.com. Kita jumpa di sana. So, nak tahu tak gaji saya berapa? Gaji saya adalah